Tajuk utama 18 Mac, Perdana Menteri nafi terbabit, perwakilan MCA bebas buat pilihan sendiri. Turut dimuatkan, wanita sarat mengandung 7 bulan dituduh samun dan sebabkan kematian ibu saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya tidak terbabit dan perwakilan bebas membuat pilihan mereka sendiri tanpa campur tangan luar. Itu yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak berhubung pemilihan MCA 28 Mac ini. Penjelasan dibuat berikutan penyebaran pesanan ringkas SMS yang mengaitkan nama beliau dengan calon yang bakal bertanding. Saya tak tahu siapa buat kerja ni. Tapi saya dah terangkan kepada semua pihak bahawa saya tidak terlibat dalam pemilihan MCA dan saya mahu supaya sesiapa pun yang dipilih untuk memimpin MCA nanti akan merupakan yang dipilih oleh anggota MCA sendiri dan bukan kerana ditunjuk oleh saya atau sesiapa sekarang. Datuk Seri Muhammad Najib menjelaskan beliau turut bertanya calon terbabit berhubung SMS berkenaan, tetapi mereka sendiri tidak tahu puncanya. Episod pertama semalam menyaksikan Ketua Pembangkang Merah Padam lantas angkat kaki tinggalkan Dewan Rakyat. Menyambung ucapannya siang tadi, banyak lagi tembelang Datuk Seri Anwar Ibrahim didedahkan anggota Parlimen Bayan Baru, Datuk Seri Muhammad Zahrin Hashim. Apapun, kami mulakan dengan nasihat Datuk Seri Zahrin kepada Barisan Nasional. Hati-hati dengan taktik kotor Pakatan Pembangkang yang disifatkan melampaui sempadan. Saya melihat keupayaan pimpinan Pakatan Rakyat menjalankan kegiatan memburukkan dan menghasut negara asing supaya membenci negara kita adalah kerana kelemahan dan kegagalan kerajaan untuk menangani masalah tersebut dengan serius dan terancang. Contohnya, saya melihat perwakilan Malaysia di luar negara seperti para duta dan diplomat gagal menjalankan peranan untuk membuat program penerangan yang jelas dan berkesan. Justru cadangan berikut dilontar. Saya mencadangkan kepada kerajaan supaya menilai semula strategi dan kaedah pelantikan para duta dan perwakilan Malaysia ke luar negara. Terutamanya ke negara-negara kritikal seperti Britain, Australia, Turki, Indonesia, India dan negara Timur Tengah. Saya mencadangkan agar kerajaan melantik ahli politik berpengalaman sebagai duta Malaysia ke negara-negara kritikal ini. Saya melihat bagaimana keputusan melantik YB Rompin sebagai Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat membawa kesan yang positif dalam menangani masalah ini. Yang pasti, kejutan semalam belum berakhir. Episod kedua pendedahan Datuk Seri Zahrin di Dewan Rakyat tetap panas. Memulakan ucapannya, beliau menghuraikan sebab beliau meninggalkan PKR. Saya ingin menegaskan bahawa memang Tuhan telah melakukan proses pembersihan dalam PKR. Memang kami yang bersih dan suci sudah dikeluarkan daripada PKR. Yang tinggal dalam PKR sekarang hanyalah mereka yang berdaki dan najis saja. Pembangkang yang panas telinga terus mendesak beliau melepaskan kerusi pengikutnya. Apakah masa depan Bayan Baru melihat yang bebas ini lebih baik ataukah yang di sebelah Barisan Nasional ini yang mungkin tidak najis dan tidak jijik ini? Yang bawa petition daripada 27,000 undi yang saya dapat, hanya 1,500 yang suruh saya letak jawatan. Kalau saya letak jawatan atas 1,500, saya mengkhianati pengundi-pengundi lain yang undi saya. Turut didedahkan bagaimana dua portal media diperkudakan pembangkang untuk agenda sempit mereka. Malaysia kini dan Raja Petra bersekongkol, hand in glove, dengan pimpinan Pakatan Rakyat untuk melakukan putar belit laporan dan karakter assassination terhadap sesiapa. Juga yang menjadi batu penghalang kepada impian mereka merampas Putrajaya.
Dewan juga gamat apabila Ahli Parlimen Batu mendakwa Datuk Seri Zahrin memohon ihsan untuk mendapatkan gelaran Datuk Seri daripada Yang di-Pertua Pulau Pinang. Satu surat yang didakwa Tian Chua dihantar Datuk Seri Zahrin kepada Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dibacakan di Dewan. On the issues on confirmation of the title of Datuk Seri, I would like to express my sincere gratitude to the TYT of the Governor for recommending me to receive it, which got your kind support. Itu antara isi surat Datuk Seri Zahrin kepada Lim Guan Eng yang dikatakan berkaitan penganugerahan darjah kebesaran negeri membawa gelaran Datuk Seri. Surat tu bukan saya minta Datuk Seri. Yang tu dicadangkan oleh Tuan Yang Utama. Kalau tak faham bahasa Malaysia, belajar dekat yang YB Bagan. Dia boleh ajak you bahasa Malaysia dengan lebih baik. Pendedahan untuk 2 hari berturut-turut itu diulas Perdana Menteri. Apa yang dia telah lakukan, apa yang telah dibuat. Dan ini semua seharusnya dapat dinilai oleh rakyat. Sebab saya percaya macam mana pun kebenaran pada akhirnya akan timbul dan akan melenyapkan sebarang kebatilan. Okay. Sementara itu, pembohongan Ketua Pembangkang bukan sahaja dikesali di Malaysia, malah turut mengundang ulasan antarabangsa. Semalam, Datuk Seri Anwar Ibrahim menuduh kononnya konsep Satu Malaysia dicedok daripada polisi One Israel pada 1999. Dakwanya sebuah syarikat proksi Yahudi, APCO Worldwide, yang melahirkan konsep itu di Israel, diberi kepercayaan oleh kerajaan untuk membentuk gagasan serupa di Malaysia. APCO Worldwide melalui kenyataan menafikan dakwaan pihaknya mewakili pemerintah rejim itu dan bekas Perdana Menterinya Ehud Barak. APCO menjelaskan syarikat berpangkalan di Washington DC itu langsung tidak mempunyai kaitan dengan konsep One Israel dan tidak mengilhamkan idea Satu Malaysia. 4 pengarah bebas Ion Capital Berhad mengosongkan kerusi masing-masing selepas mesyuarat lembaga pengarahannya hari ini. Dalam kenyataan kepada Bursa Malaysia, Ion Cap berkata mereka ialah Tan Sri Syed Anwar Jamalulai, Dato' Dr. Muhammad Syahari Ahmad Jabar, Rodney Gordon Ward dan Yeo Kapeng. Penguatkuasaan peletakan jawatan itu pun tertakluk kepada kelulusan pihak Bank Negara Malaysia. Memetik laporan kemenut dalaman Ion Cap tercetus, dikatakan ekoran keputusan Ion Cap selepas menolak tawaran pengambil alihan RM4.92 bilion daripada pesaingnya Hong Leong Bank Berhad. Cadangan pengambil alihan berbilion ringgit itu turut dikatakan tidak diberitahu kepada pemegang sahamnya sebelum keputusan penolakan itu dibuat. Tindakan itu turut menimbulkan rasa tidak puas hati pemegang saham sebelum tawaran itu boleh dipertimbangkan. Ketika dihubungi Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Ion Bank, Michael Law yang berada di Singapura enggan mengulas lanjut. Beliau turut berkata sebarang penjelasan mengenai perkembangan terkini akan diumumkan kelak. Bekas pengarah Jabatan Perhutanan Kedah Kasim Osman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan setuju menerima rasuah RM20,000. Beliau didakwa menerima imbuhan itu dari sebuah syarikat balak Julai tahun lalu. Kesalahan didakwa dilakukan di Hotel Grand Season di Ibu Negara. Beliau dituduh mengikut Seksyen 17 dalam kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun. Hakim KM Komati Supiah membenarkan Kasim dibebaskan dengan ikat jamin RM7,000. Pada 2 Mac lalu, Kasim turut mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Alustar menerima suapan RM5,000. Perbicaraan kes ini ditetapkan 10 dan 11 Mei ini. Timbalan Pendakwa Raya Fazila Muhammad Osman siang tadi meminta mahkamah memindahkan kes di Kuala Lumpur ke Mahkamah Session Alustar untuk perbicaraan bersama. Seorang wanita sarat mengandung 7 bulan didakwa atas tuduhan samun dan menyebabkan kematian ibu saudaranya. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Zuriana Ismail 26 tahun. Dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Tumpat, Zuriana didakwa membunuh ibu saudaranya Siti Bidah Ismail 56 tahun 4 Mac lalu. Zuriana dipercayai menyamun barang kemas milik mangsa di sebuah rumah di Taman Harmoni Cabang 3 Berangan sebelum bertindak membunuh ibu saudaranya menggunakan lesung. Tempurung kepala mangsa pecah.
Magistrate Raja Nos Shuziana Raja Mahmad menetapkan 24 Mei depan sebutan semula kes selepas tertuduh melahirkan anak. Sementara itu, perintah riman ke atas seorang pelakon lelaki yang disyaki mengedar syabu dan kokain dilanjutkan lagi. Pelakon yang juga anak aktris veteran terkenal itu ditahan bersama teman wanitanya juga kerana penemuan makmal mini memproses dadah dikepung 12 Mac lalu. Semasa ditahan, polis menemui 850 gram kokain bernilai RM650,000 dan 140 gram syabu bernilai RM2,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Difahamkan reman 7 hari yang berakhir hari ini disambung 7 hari lagi. Kurung pegawai penguatkuasa dan wartawan, pemilik kilang penyembelihan ayam mohon maaf. Kerajaan tidak akan menarik balik cadangan pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST semata-mata kerana desakan pembangkang. Sebaliknya, Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak menegaskan bacaan kedua rang undang-undang GST cuma ditangguh bagi memberi penjelasan lanjut kepada rakyat. No, we have not decided any particular date. What is important is people don't understand what is the effect and the real intention of GST. Some people think this is an additional tax. It is not an additional tax. It's a tax to replace existing tax. And the effect is designed to be neutral. So, but unfortunately, there are some people spinning it around and causing a lot of concern amongst the people. Yes. Datuk Seri Muhammad Najib turut menjelaskan kerajaan belum menetapkan tarikh khusus bagi pelaksanaan GST selepas bacaan kedua rang undang-undang itu di Parlimen ditangguhkan. Sebelum ini pelaksanaan GST dicadang pada 2011. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah membatalkan hasrat merasmikan mesyuarat agung pertama Pertubuhan Peribumi Perkasa yang dijadual 27 Mac depan. Ia bagi mengelak salah tafsir hingga boleh mencetus kontroversi dan manipulasi pihak tidak bertanggungjawab. Keputusan Sultan Sharafuddin itu dibacakan Setiausaha Sulit Baginda Datuk Muhammad Munir Bani siang tadi. Manakala surat pembatalan pula dihantar kepada Perkasa 12 Mac lalu setelah mendapat pandangan dan nasihat ahli Dewan Diraja Selangor. Baginda berharap agar pihak-pihak tertentu tidak menyalahkan Presiden Perkasa Yang Berhormat Datuk Ibrahim Ali dalam perkara ini kerana beliau bukannya bertindak mempergunakan nama Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dengan menghantar kad-kad jemputan tanpa perkenan Baginda kerana pada asalnya Baginda telah berkenan untuk berangkat ke majlis yang berkenaan. Baginda juga berharap Perkasa meneruskan agenda mempertahankan kedaulatan institusi raja, Islam sebagai agama rasmi negara serta hak orang Melayu dan Bumi Putera. Sementara itu, Sultan Sharafuddin mahu gejala rasuah dan salah guna kuasa dibendung dan ditangani dengan serius. Jika dibiarkan berleluasa, Baginda khawatir ia akan menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat. Rasuah bukan sahaja akan membuat negeri Selangor ini mundur, tetapi juga akan menjadikan individu dan juga mereka yang bertanggungjawab menjadi tamak, haloba dan mempentingkan diri sendiri. Kita berharap ahli-ahli jasa perdamaian Selangor dapat sama-sama memantau pihak yang bertanggungjawab dalam usaha mengenteraskan gejala rasuah yang tidak menguntungkan ini. Sultan Sharafuddin sebelum itu mengurniakan tauliah pelantikan 5 ahli jaksa pendamai JP Selangor. Majikan dicadang menubuhkan pusat jagaan kanak-kanak di tempat kerja bagi membantu mengurangkan tekanan khususnya di kalangan ibu bekerja. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor berkata pusat seumpama memberi kelegaan kepada ibu seterusnya membolehkan mereka memberikan tumpuan penuh kepada tugas. I would like to suggest for the corporate organizations to play their role within their capacity
by providing a better workplace environment and pleasant ambience to all their staff so that it would help reduce the element of stress at work whilst improving the work-life balance for every employee. Menurutnya, kemudahan jekaan itu mampu mengurangkan bilangan kes penderaan kanak-kanak di negara ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Dasar Perlindungan Kanak-kanak Inisiatif Saim Dabi. Program itu disemulakan Raja Pemaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah. Objektifnya bagi memastikan perlindungan ke atas kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan, keganasan serta eksploitasi. Menurut Datin Sri Rosmah, pelaksanaan khusus keibubapaan di tempat kerja juga mampu mengetengahkan cara hidup positif kepada keluarga dan penjaga. Industri otomotif Malaysia dijangka mengalami pertumbuhan kukuh tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, ia sejajar dengan sasaran pertumbuhan positif keluaran dalam negara kasar KDNK antara 5 hingga 6% bagi 2010. Saya berasa optimis bahawa otomotif industri ini boleh berkembang selaras dengan peningkatan ekonomi negara kita, iaitu jika kadar pertumbuhan berada di tahap yang sihat. Unjuran optimis itu tambah beliau turut bersandar kepada jangkaan permintaan domestik dan luaran yang semakin kukuh. Datuk Seri Najib berkata demikian selepas merasmikan bilik pameran baru Audi dan pelancaran Audi One petang tadi. Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan KDNK positif 4.5% pada suku keempat tahun lalu. Namun secara keseluruhannya, ekonomi negara menguncup 1.7% bagi 2009. Proton Holdings Berhad menyasarkan Pesona Elegance yang baru dilancarkan akan merangsang penjualan siri Pesonanya kepada 4,000 unit sebulan. Model Pesona model jualan kedua terbaik selepas Saga mengekalkan jualan bulanannya dengan purata 3,600 unit. Ia turut menguasai pegangan pasaran 35% bagi kelas kenderaan yang sama. We believe by doing this, it will appeal not only to the base customer, but at least it will open up opportunities for the company to not only sell the same car, but also perhaps looking at expanding our volume. Beliau ditemui selepas Majlis Pelancaran Pesona Elegance siang tadi. Sejak dilancarkan Ogos 2007, sejumlah 102,914 unit model Pesona telah dijual. Manakala sehingga Februari tahun ini, 6,898 unit tempahan model itu diterima. Agrobank yakin mencatatkan peningkatan 30% keuntungan bersih bagi tahun keuangan 2010. Ia berbanding RM178.41 juta yang direkodkan pada 2009. Bagi mencapai angka itu, Agrobank akan memperkenalkan beberapa produk deposit dan pembiayaan baru menjelang suku kedua tahun ini. We will come up with products to encourage depositors to deposit with our bank, and on the loan side, we will also go again. As I'll say that probably in terms of growth plan is basically the most aggressive. Is 42% we are planning a growth this year, and Pihaknya turut menjangkakan kelulusan pinjaman bernilai RM3.4 bilion tahun ini. Anggaran itu bagi menampung 30,000 peminjam yang kebanyakannya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Jumlah pendapatan kasar Agrobank bagi 2009 pula meningkat 19.5% kepada RM757.6 juta. RHB Investment Bank Berhad menyasarkan 1/3 daripada jumlah dagangannya akan dijalankan melalui infrastruktur akses pasaran langsung DMA Equity tahun ini. Sebagai syarikat pembrokeran pertama melancarkan platform dagangan berkenaan, ia mempunyai kelebihan dalam menarik lebih ramai pelabur, terutamanya pelabur institusi asing. So instead of having offices in London, New York, Hong Kong, Tokyo, we want to use DMA to reach out to all these people.
And like I said, there are probably thousands of investors, institutional investors in the UK, for example. We believe DMA is the most cost-effective way of reaching foreign institutions. Pelancaran sistem DMA Equity di atas Bursa Malaysia dilancarkan RHB Investments yang tadi. Dengan DMA Equity, RHB kini mampu menghantar tempahan kepada Bursa Malaysia dalam 190 milisaat sahaja. Sistem itu akan menghubungkan pelabur RHB ke pasaran global dengan kawalan dagangan yang lebih cekap. Semak Samun jadi sarang puaskan nafsu di Sarawak dan kegiatan seks secara terbuka di Kedah. Semuanya selepas ini. Telekom Malaysia Berhad TM akan terus memainkan peranan menyediakan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi HSBB bukan setakat di kawasan impak ekonomi tinggi, malah kawasan luar bandar untuk manfaat generasi masa hadapan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TM, Datuk Zamzam Zarini Muhammad Isa, sasaran kini tertumpu kepada capaian kadar penembusan jalur lebar isi rumah sebanyak 50% menjelang akhir 2010. Ini membawa kepada sumbangan 1% kepada KDNK negara dan 135,000 pekerjaan baru tahun ini. Dijangka kita akan dapat mempertingkatkan KDNK sebanyak 1%. Dan 1% ini saya rasa ialah dari segi direct ataupun secara terus. TM sendiri akan meneruskan usaha-usaha di dalam kawasan-kawasan yang sebegini dengan mempertingkatkan perkhidmatan, mutu perkhidmatan kita. Bukan hanya mutu perkhidmatan dari segi rangkaian dan lebih penting ialah mutu pengalaman pelanggan itu sendiri apabila mereka melanggan perkhidmatan seperti Streamix daripada TM. Sehingga kini RM1.99 dibelanjakan untuk menyediakan perkhidmatan ini, manakala kerajaan menyediakan RM990 juta. 27 kawasan di Lembah Kelang akan dilengkapi dengan HSBB dalam tempoh 2 tahun. Permulaan, 4 kawasan yang berimpak tinggi akan menikmati akses ini, antaranya Bangsa, Taman Tun Dr. Ismail, Shah Alam dan Subang Jaya. Tawaran runcit HSBB TM merangkumi 3 perkhidmatan teras iaitu suara, video melalui IPTV dan video atas permintaan dan internet berkelajuan tinggi. Apa yang TM lakukan sekarang ialah untuk mula bergerak kepada service offering atau perkhidmatan yang lebih diminati dari segi gaya hidup, bukan dari segi satu-satu produk, kerana ia akan ada impact kepada gaya hidup pelanggan kita. Projek HSBB yang dimeterai pada September 2008 adalah perkongsian awam swasta antara TM dan kerajaan. TM menanggung RM8.9 bilion, manakala kerajaan menyumbang RM2.4 bilion bagi membiayainya. Catuan bekalan air mula dilakukan di Sabah sejak 2 hari lalu di beberapa kawasan kritikal akibat kemarau. Bagi penduduk yang bergantung kepada air graviti, perigi dan sungai, usaha membekal air menerusi lori tangki giat dilakukan. Antara daerah yang mula kena catu termasuk daerah Beaufort, Keningau dan Tawau. Di Bonggawan pula, lebih 2,000 penduduk dari 18 kampung terpaksa mendapatkan bekalan air menerusi lori tangki Jabatan Air Sabah. Ini kerana sumber air semula jadi seperti sungai dan perigi sudah kering. Penduduk dibekalkan air sekali seminggu dengan kuota 20 galon setiap rumah. Lori sewa khas serta lori milik Angkatan Tentera Malaysia juga digunakan bagi mengangkut air. Saya amat berharaplah bantuan air diberi dalam 2 minggu sekali lah untuk Kampung Tibabar. Bukan saya Kampung Tibabar tapi sekeliling kampung yang mengalami masalah kemarau beginilah. Di Papar pula, pengguna air bermeter menerima bekalan dari loji Jabatan Air Sabah di Kongopon. Paras air sungai Kongopon masih di paras normal dan dilaporkan masih boleh bertahan. Jabatan Meteorologi menjangka kemarau di Sabah berlarutan hingga bulan April. Tinjauan kami di Sungai Ulu Pos, Moiti di Ulu Bonggawan mendapati parasnya kian cetek. Pembukaan sebuah ladang kelapa sawit di hulu sungai memburukkan lagi keadaan.
Musim kemarau ni memang sungai terlalu titik dan kadar tempat ikan ini kurang. Jadi satu, kedua di hulu sungai ini pula sudah dibuka kurang lebih dalam lingkungan 250 hektar kelapa sawit di sempadan Taman Negara. Jadi inilah yang mengakibatkan bahwa sungai-sungai ini menjadi semakin titik. Semua acara sempena Hari Keputeraan Sultan Kelantan Tuanku Ismail Petra tidak akan dilangsungkan kecuali majlis solat hajat dan doa selamat membabitkan penyertaan rakyat di masjid di seluruh negeri. Demikian kenyataan Istana Kelantan. Baginda juga tidak memperkenankan penggunaan gelaran dan kebesaran serta mengadakan pangkat kemuliaan, pingat kebesaran dan kehormatan mengikut perkara 43 Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Perkara itu telah dimaklumkan kepada Perdana Menteri 17 Februari lalu. Surat itu ditandatangani Setiausaha Sulit Baginda Datuk Wan Hashim Wan Daud. 2 tahun tanpa pembelaan selain kecewa dengan apa yang berlaku, seorang wanita kurang upaya di Pulau Pinang tampil meluahkan apa yang terbuku. Sebiji kek hitam dihadiahkan buat kerajaan negeri, pimpinan Pakatan Rakyat khusus buat Ketua Menterinya Lim Guan Eng. Fauziah Abdul Kadir, 48 tahun dari Permatang Pauh, kudung kedua-dua belah kaki akibat jangkitan kuman setahun lalu. Walaupun mendapat bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat, namun dakwanya hanya cukup untuk membayar sewa rumah. Apa yang amat diperlukan ketika ini, bantuan kerusi roda elektrik dan peralatan untuk membantunya berniaga makanan. Namun dia kesal rayuannya itu tidak mendapat perhatian dari wakil rakyat maupun agensi kerajaan negeri. Niat hati untuk saya berusaha dalam hidup saya, untuk saya berdikari walaupun saya cacat anggota. Tapi saya rasa saya menanamkan semangat untuk saya terus bergiat dalam hidup saya dengan berdikari. Jadi makcik kenapa nak beri kek dekat kerajaan negeri pula? Bukan mereka. Sebab mereka tidak mengambil tahu tentang diri saya lah. Makcik pernah jumpa ni ke? Jumpa apa pejabat orang kerajaan negeri ke? Biasa. Tapi diorang tak layan ke? Dia tidak melayan. Ahli Parlimen orang Sempur kita terus. Tapi dia Anwar biasa je lah. Tak pernah dia datang. Bukan dia tak tahu. Atas rasa kecewa, Fauziah menyerahkan kek hitam yang tertera 2 tahun gelap di bawah pakatan. Kek diterima pembantu khas Ketua Menteri Lim Guan Eng, Ong Beng Guat. Sesiapa yang ingin menghulurkan bantuan boleh menyumbang menerusi akaun bank tertera. Maafkan kami. Permohonan maaf ini dizahirkan pemilik sebuah kilang penyembelihan ayam di Pedas Negeri Sembilan siang tadi setelah menyedari kesalahan dan sikap tidak bertanggungjawab mereka mengurung pegawai penguatkuasa dan wartawan Selasa lalu. Semuanya berkaitan status halal ayam keluaran kilang terbabit. Majikan Kilang Global Abattoir Malaysia bertindak mengurung 12 orang termasuk penguatkuasa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan yang memeriksa kilang terbabit. Juga ditahan sekumpulan wartawan yang membuat liputan. Mereka hanya bebas setelah polis Rembau tiba di lokasi. Bagi pihak Global Abattoir Malaysia Sdn Bhd, saya ingin memohon maaf kepada pihak media, JAKIM dan KPDNKK jikalau peristiwa pada hari Selasa 16 Mac 2010 nampak kelihatan seperti dikurung. Ia bukanlah polisi atau niat kami untuk membuat sedemikian. Kami cuma ingin mengawal aliran trafik orang masuk keluar kilang global. Kejadian ini dipercayai berpunca dari kes rampasan ayam di sebuah hypermarket di Pulau Pinang sebelum itu yang dipertikai status halalnya. Ketua Pengarah JAKIM Datuk Wan Mahmud Datuk Sheikh Abdul Aziz berkata, kejadian itu tidak akan melemahkan semangat pihaknya meningkatkan operasi. Malah perbuatan syarikat yang bertindak di luar batas undang-undang diibaratkan sebagai samsing. Budaya samsing ini sebenarnya bukan budaya Malaysia. Dia mungkin sesuai di beberapa buah negara lain. Kita Malaysia sebuah negara yang dihormati, bertamadun dan menghormati undang-undang. Jadi kalau sekiranya ada pekerja-pekerja yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan budaya industri di Malaysia, mereka sepatutnya diambil tindakan.
dalam belukar dan sampah sarap pun jadi. Janji dapat puaskan nafsu serakah. Bayaran dikenakan pula cukup murah, RM30. Dan kalau terdesak sangat, RM10 pun dilayan. Sarang maksiat di Bandaraya Kuching ini mula dikunjungi sekumpulan pelacur dan pelanggannya seawal jam 7 malam atau lebih tepat di seberang Jalan Abel Pandungan di sebuah bangunan kedai usang. Sambil membawa surat khabar, pelacur mula berlegar memberi isyarat khusus kepada pelanggan. Surat khabar yang dibawa dijadikan alas ketika memuaskan nafsu. Tanpa mengira semak samun dan sampah sarap serta orang yang lalu lalang, beberapa pasangan asyik dalam kegelapan. Kesudahannya, di siang hari pula, puluhan kondom terpakai bertaburan di lantai bangunan usang ini. Apa yang berlaku di Pekan Rabu Sungai Petani Kedah ini juga sama kejinya. Tawar-menawar khidmat seks seolah-olah perkara biasa. Dalam semak di belakang bangunan, seks dilakukan secara terbuka. Aksi ini dirakamkan dari jarak jauh. Beberapa individu bermotosikal mengerumuni beberapa wanita dipercayai sedang tawar-menawar sebelum lesap di sebalik belukar berhampiran. Menurut pengadu, kegiatan pelacuran semakin berleluasa terutama di kalangan warga asing yang ketagihan seks. Tambahan pula, dalangnya masih bebas dan tiada pemantauan berterusan. Jabatan Agama Islam Daerah Kuala Muda yang dimaklumkan kegiatan itu terus menyerbu kawasan belukar berkenaan. Beberapa pondok ditemui lengkap dengan tilam dipercayai bagi tujuan melakukan seks. Turut ditemui kondom yang baru digunakan. 2 wanita rakyat tempatan ditahan sementara yang lain melarikan diri. Seketika nanti, puting beliung di Fiji, lagi video ketika kejadian disiarkan. Juga pengeluar kamera compact Canon sasar pasaran 30% menjelang hujung tahun ini. Krisis politik Thailand kini menanti rundingan antara kerajaan dengan kumpulan baju merah. Usaha itu lanjutan kesediaan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Thailand NHRC menjadi orang tengah setelah kepimpinan baju merah meminta perjumpaan diatur dengan Perdana Menteri Apishit Weichachiwa. Menurut Bangkok Post, dalam reaksinya Apishit sentiasa terbuka untuk rundingan. Apishit bagaimanapun menetapkan kepimpinan baju merah tidak mengenakan syarat rundingan yang mustahil dipenuhi. Serentak itu juga Apishit mahu perarakan anti kerajaan tidak mencetuskan keganasan. Bergerak di bawah Barisan Bersatu untuk Demokrasi menentang pemerintahan diktator UDD. Kumpulan baju merah semalam menyimbah darah di kawasan kediaman Apishit. Hari ini kumpulan berkenaan dilapor cuba menghimpun semula sokongan seluruh Bangkok setelah jumlah yang menyertai perarakan mula berkurangan berbanding 150,000 Ahad lalu. Hanya omongan kosong. Janji manis belum pun ditunai ibarat menanam tebu di tepi bibir. Itu antara takrifan dan persepsi masyarakat Arab ke atas kepimpinan Amerika Syarikat sekarang. Bagi mereka kini harapan yang disandarkan rentetan ucapan Presiden Barack Obama di Kaherah Jun tahun lalu ternyata tidak ke mana. Kaherah menjadi saksi Obama menabur janji kepada umat Islam sedunia. Pemimpin kulit hitam pertama Amerika Syarikat yang pernah dibesarkan di Asia ini juga memberi harapan baru kepada penubuhan negara Palestin yang berdaulat. Assalamualaikum. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. Namun kepercayaan itu semakin pudar apabila gesaan Obama agar dihentikan pembinaan penempatan Yahudi seolah-olah dipekakkan telinga oleh rejim Israel sekaligus menghampakan proses damai yang cuba dihidupkan semula tahun lalu. Kesan kepada kegagalan Amerika itu turut akan menjejaskan satu lagi objektif utama Washington di Asia Barat, iaitu menyatukan negara-negara Arab untuk menentang Iran. Washington sebelum ini mengutuk rancangan Israel membina 1,600 pangsapuri di Baitul Maqdis Timur seperti mana diumumkan minggu lalu. Tindakan rejim Israel itu dikaitkan sebagai punca wujudnya salah faham
dalam hubungan Amerika-Israel. Dari Jordan, penganalisis politik Oraib Rentawi berkata masyarakat Arab tidak percaya wujudnya salah faham antara Washington dan sekutu kuatnya Israel. Dalam satu ruangan di Akhbar Al-Gomhuria Mesir, penulis membangkitkan kesangsian jika Israel akan dihukum akibat perbuatannya. Tidak hairanlah jika seorang jurutera Palestin di Dubai, Badai Musa, 55 tahun, memberi reaksi sedemikian. Seorang lagi rakyat Palestin yang merantau di Dubai, Mariam Abdul Kadir pula memberi reaksi berikut. Sikap acuh tidak acuh Amerika yang pasti sudah pun membawa padah. Sekutunya di Asia Barat termasuk Arab Saudi dan sebilangan negara Teluk lain menolak tuntutan Amerika agar mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Apapun jawapan penghuni White House ke-44 kepada Fox News ini akan menyemarakkan lagi api kemarahan negara-negara Arab. Many are thinking that this is a crisis in relations between the U.S. and Israel. Is it? No. Look, Israel is one of our closest allies, and we and the Israeli people have a special bond that's not going to go away. But friends are going to disagree sometimes. There is a disagreement in terms of how we can move this peace process forward. And obviously, when I sent Vice President Biden there, it was at a moment where we were trying to restart talks between the Palestinians and the Israelis. The actions that were taken by the Interior Minister in Israel weren't helpful to that process. Daerah bencana utara dan timur Fiji masih diletakkan di bawah perintah darurat berikutan puting beliung seminggu lalu. Kesan angin kencang dan ribut dilapor mengakibatkan lebih daripada separuh jumlah kediaman di perkampungan utara Fiji musnah. Terbaru, satu lagi video semasa bencana diedarkan kepada media. Ia memperlihatkan bagaimana kekuatan puting beliung Thomas membadai daerah Labasa. Kesan kejadian menyaksikan bekalan elektrik, air dan perhubungan tergendala di kebanyakan kawasan utara. Lapangan terbang Labasa di utara Vanua Levu hanya dibuka untuk jadual pengangkutan bantuan kecemasan. Anggota tentera turut dikerah bagi operasi penghantaran bantuan. Puting beliung dengan kekuatan angin 205 km sejam mula melanda Fiji lewat Jumaat lalu. He's grabbed a person out of a car, he's carjacked a car, he's trying to run over a police officer. He's now southbound. Antara paparan kami malam ini, Zukhahir squash terbuka Kuala Lumpur. Saya tidak tahu, because tidak dibincang di dalam EXCO. Kalau dibincang dalam EXCO, so everybody agree dengan sebulat suara, so we able to council. Lanjutan isu BM gantung Ganggarau sukan seketika nanti. Salam sejahtera. Apa sebenarnya isu Setiausaha Kehormat Persatuan Badminton Malaysia BM Ganggarau yang dikatakan digantung majikannya sebenarnya sukar dimengertikan. Malah, keengganan Presiden BM sendiri Datuk Nazmi Saleh membuka mulut meninggalkan EXCO, badan induk itu pening kepala apabila pihak media meminta penjelasan. Saya pun tak tahu, because tidak dibincang di dalam EXCO. Kalau dibincang dalam EXCO, so everybody agree dengan sebulat suara, so we able to council. And everybody happy. Kalau Presiden tak boleh get along with Gangga, our secretary, so that mean Gangga have to do something lah. Step down ke atau sebaliknya dengan cara baik lah.
Itu nada terkejut timbalan Presiden BAM Tengku Kamil Ismail Tengku Idris Shah selepas diasak media dengan laporan penggantungan setiausaha kehormatnya Gangga Rao. Di dada akhbar hari ini, penggantungan Gangga Rao atas arahan Presiden BAM sendiri Datuk Nazmi Saleh atas sebab penyalahgunaan kuasa. Namun Datuk Nazmi enggan memberi kenyataan apabila diminta memberi penjelasan pihak media. Lepas saya nak call Presiden nak tanya apa dia akan tak ada for 1 month, so apa dia nak suruh saya ni lah. Ketinggalan ni apa patut because temu sekarang tak lama, so we must get together now. Tengku Kamil akan memangku jawatan Presiden BAM selama sebulan berikutan pemergian Datuk Nazmi ke Jerman selama sebulan esok untuk menjalani rawatan kesihatan. Dan Tengku Kamil petang tadi juga membayangkan akan mengadakan pertemuan dengan Gangga esok. Aksi suka akhir squash terbuka Kuala Lumpur siang tadi antara lain menyaksikan sandaran lelaki negara Muhammad Azlan Iskandar menumbangkan Stuart Boswell dari Australia. Di cabar singit Boswell, pengalaman Azlan sukar dibendung apabila menang 11-1, 11-8, 11-5 dalam masa 47 minit. Menanti Azlan pada separuh akhir nanti pilihan kedua Karim Darwish dari Mesir. Karim marah ke separuh akhir mengenepikan Cameron Pillay dari Australia 11-7, 11-7, 11-9. Sementara itu, aksi wanita juga menyaksikan wakil Mesir Omnia Abdul Kawi ke separuh akhir menentang Madeline Perry dari Ireland. Omnia menang 12-10, 7-11, 11-5, 11-7. Lawan Omnia, Jenny Duncalf dari England yang menumpaskan rakan senegara Laura Langthorne Massaro yang menarik diri pada set penentuan. Perkembangan rugby kebangsaan Hong Kong Sevens 26 Mac ini membuktikan kesungguhan Kesatuan Rugby Malaysia KRM memberi pendedahan berterusan buat skuad rugby wanita yang ditubuhkan sejak 2 tahun lalu. Untuk rekod Hong Kong Sevens nanti adalah pendedahan ketiga skuad wanita kebangsaan selepas Asians Women Rugby di Pattaya Mei tahun lalu dan IRB Asian Sevens di Borneo November 2009 di mana Malaysia mendapat tempat ketiga. If this team can be developed further by inviting us again next year. So if our performance is something that they see that boleh diimprovekan, then that is what our target is lah. Malaysia diletakkan dalam kumpulan B bersama China dan Papua New Guinea. Kejohanan turut disertai 12 negara antaranya New Zealand, Australia dan tuan rumah Hong Kong. Malaysia memulakan kempen menentang Papua New Guinea 26 Mac nanti. Sementara itu, legenda sepak takraw negara Adnan Saidin membuat penampilan istimewa pada majlis pelancaran kejohanan Piala Raja Libas 2010. Kejohanan sulung ini akan dibahagikan kepada 5 zon. Bermula di zon timur pada 1 dan 2 Mei. Kejohanan akan menjelajah ke zon selatan, zon utara, zon tengah dan berakhir di Kota Kinabalu bagi zon Sabah dan Sarawak pada 13 dan 14 November. Selain media mempromosi filem Libas terbitan MDEC Marketing Sendirian Berhad, kejohanan juga dijadikan gelanggang mencari pemain berbakat dalam membantu pembangunan sepak takraw kebangsaan. Hadir pada pelancaran kejohanan semalam Setiausaha Kehormat Majlis Olimpik Malaysia Datuk Sia Kok Chee, Pengarah Pengurusan Majlis Sukan Negara Jalil Abdullah dan Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia Datuk Ahmad Ismail. Eropah, bintang Argentina Lionel Messi terus cemerlang memastikan kemarahan Barcelona ke suku akhir. Messi menyumbang 2 gol pada kemenangan 4-0 Barca di gelanggang sendiri ke atas klub Jerman VfB Stuttgart untuk agregat 5-1. Melengkapkan pasukan ke suku akhir, wakil Perancis Girondins Bordeaux yang menewaskan klub Greece Olympiacos Piraeus 2-1. Sementara itu, bekas pemain terbaik dunia Ronaldo masih berbisa membantu kemenangan Corinthians ke atas klub Paraguay Cerro Porteño pada saingan Copa Libertadores. Ronaldo menjaringkan gol kemenangan Corinthians pada minit ke-40. Kekecewaan berganda buat Cerro di gelanggang sendiri apabila pemainnya Jorge Brites dibuang padang 8 minit sebelum tamat selepas membantah keputusan pengadil. Kemenangan ini membolehkan Corinthians terus mendahului kumpulan 1 dengan 7 mata. Beralih ke Liga Eropah, kemenangan 4-1 ke atas Portsmouth pada saingan domestik melonjakkan moral Liverpool menjelang pertemuan menentang klub Perancis Lille di tempat sendiri esok. Itulah juga yang diharapkan pengurus pasukan Rafael Benitez selepas Liverpool kalah 1-0 pada pertemuan pertama di gelanggang lawan. Kapten pasukan Steven Gerrard dan ketajaman penyerang Fernando Torres sekali lagi menjadi sandaran Liverpool dalam usaha mereka memburu kejuaraan sulung musim ini. Sekian laporan sukan malam ini, teruskan dengan buletin utama. Salam hormat dan selamat malam.
Pengeluar kamera compact Canon Marketing Sdn Bhd yakin mencapai penguasaan pasaran 30% menjelang hujung tahun ini. Ia berbanding 21% ketika ini. Sasaran pencapaian itu berdasarkan pengenalan 3 model terbaru ISOS di pasaran tempatan, ISOS 105, 130 dan 210. We are currently number 1. It's just that our number 1 position is very close to the number 2. So what we like to do is to increase that lead. Year to date, as of February, our market share is about 21%. So we target to shift to move up to 25% within the next 3 to 4 months. Ambah Liu bercirikan mereka bentuk menarik serta prestasi optimum. Pihaknya yakin memasarkan 10,000 unit sebulan bagi keseluruhan model ISOS. Ketiga-tiga model berkenaan ditawarkan pada harga RM799 hingga RM1,400. Beliau sebab itu memperkenalkan duta kamera ISOS kumpulan Fahrenheit dari Taiwan. Tahun ini pihaknya menyasarkan pertumbuhan jualan kamera 20% bagi membantu mencapai sasaran pendapatan kumpulan sebanyak RM800 juta. Jaga kesihatan anda kerana ia anugerah yang amat berharga. Saksikan persembahan bunga api yang dimenangi pasukan British sempena pertandingan International Philippine Pyro Musical di Filipina. Iaitu sama hormat. Selamat malam.